Anwar Ibrahim macam saya kata semalam lah, Anwar Ibrahim nak menguji kamu. Kamu kata kamu setia. Dia nak tengok berapa sabarnya kamu. Saya kata ada dua perkara diperlukan tadi kalau nak berjaya. Satu, skill. Kedua, disiplin. Kesabaran itu adalah pada disiplin. Dalam disiplin tu kena ada kesabaran. Kamu tak ada kesabaran, saya Sadiq. Terbukti. Kamu tidak ada kesabaran. Dan terbukti lah. Nampak? Kita nak lawan. Lawan Solo. Kita nak Han Solo. Kita nak lawan pada pilihan raya kali ini. Itu tidak akan membawa... Kau rasa Syed, kalau kau buat dengan perbuatan tersebut, what can... Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Oh, saya lupa tekan record. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya di YouTube, Facebook, di TikTok, di Twitter. Terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang tap-tap love, yang share kat bawah ni, yang tap-tap love. Terima kasih kepada yang bagi gift. Kalau ada yang bagi gift, selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada semua rakan taulan, kawan, lawan, musuh yang menghina saya, yang memaki saya, yang memberikan kata-kata semangat kepada saya, yang share, yang semua yang menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, menerima amal ibadat kita, korban kita, menerima ibadah kita, menerima kata-kata kita, menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang diridai insya-Allah, dan membawa kita ke jalan yang ke apa orang kata, ke pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik. Dan itulah ultimate aim kita kan. Matlamat akhir kita adalah untuk mendapat pengakhiran yang baik. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, apa yang kita orang kata apa, kita amalkan, kita usahakan ini terima kasih. NDH ni dia banyak bagi kat saya, terima kasih. Yang diterima insya-Allah, sedikit sebanyak diterima. Tuan-tuan share pada orang lain, benda ni ada manfaat pada orang itu. Benda itu juga insya-Allah tuan-tuan pun dapat saham dia. Saya suka kan. Ambil saya punya konten, lepas tu jadikan short konten. Pun saya ucapkan terima kasih. Yang bagi gift pun terima kasih. Yang tap-tap love pun mungkin tak ada apa orang kata, tak ada modal nak bagi gift ke pun, jutaan terima kasih. Yang share pun jutaan terima kasih. Yang share, yang subscribe, terima kasih. Bijak sana, bijak sini. Semua kita katakan. So semua yang ada dekat sini, tuan-tuan, dia dalam Hari Raya Aidiladha ni bukan ceramah agama, tuan-tuan. Saya bukan ustaz nak ceramah agama, tapi Hari Raya Aidiladha ni adalah hari raya mengenang tentang pengorbanan sebenarnya kan. Kita pun tahu pengorbanan, tetapi kita lupa yalah, kita korbankan sedikit wang kita, harta kita untuk orang kata apa, kambing ataupun lembu, membeli bahagian kambing atau lembu dan memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Itu salah satu bentuk pengorbanan. Tetapi kita lupa sebenarnya itu salah satu. Dia banyak lagi pengorbanan yang kita kena ingat. Dia hari ini, kita gunakan hari ini sebagai satu peringatan kepada kita tentang pengorbanan. Pengorbanan masa kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan akal fikiran kita, pengorbanan data telefon kita, pengorbanan apa saja yang kita nak buat ini adalah satu pengorbanan yang membawa kita insya-Allah tujuannya supaya kita dapat membawa kebaikan dan juga dapat menghindarkan keburukan. Supaya kita dapat bawa lebih baik negara ini, lebih baik pentadbirannya, lebih baik keadaannya, dan insya-Allah kita nak supaya rakyat lebih baik. Kenapa saya cakap tentang negara sahaja? Yalah, saya bercakap tiap malam, saya bercakap dalam konteks politik. Kan saya dah bercakap since 2019 setiap malam sejak 2019, dan video YouTube saya pun kalau saya cek kat sini ada lebih 1000 video yang saya hasilkan. Saya pun dah tak terfikir dah pasal 1000 video tersebut kan. Jadi saya bermula pada April 2020
Lepas tu saya tengok video pertama saya kan, ni saya tunjuk dekat, mungkin saya boleh tunjuk dekat kawan-kawan lah. Ini saja. Sebelum kita start video kita malam ni, saja saya nak tunjukkan dekat kawan-kawan video saya tahun 2020 kan. Video pertama saya. In fact, bila saya tengok balik video, ini YouTube kalau dekat saya bermula dekat Facebook sebenarnya. Saya bermula dengan dekat Facebook. Hanya pada April tu saya realise saya kena buka YouTube saya. Itu yang saya mula buat dekat YouTube juga dan saya buat dekat Facebook juga. So itu yang dia start dekat situ lah. Okay. Kalau saya tengok channel saya kan, tuan-tuan saya share ni, saya share. Supaya kita boleh tengok sendiri kan. Alright, ini okay, ini Facebook Iswarimoni. Allah. Okay, ini Facebook saya ada 109,000 follower, subscriber sekarang ni. Nah, kalau kita tengok about Facebook saya ni, Facebook pula, YouTube saya ni, about dia, so far saya telah menyertai YouTube ini pada April. Pada 6 April 2020 dan view setakat ini 37 juta, 37.2 juta view. Dan live saya yang pertama adalah live ini berkenaan dengan 3 tahun lepas. Yang ini live saya yang pertama 3 tahun lepas. Tarikh ni masa ni saya tak start tulis tarikh lagi. Di bulan 4 kan, live saya pertama adalah yang ini. So yang ni pun 18,000 view, 6,000 view, 7.9,000 view kita kata, 7.4k. So dia tak banyak pada masa ini kan. Awal-awal ni dia tak banyak kan. So masa ni live dengan Pemuda Amanah, kita kata lebih kurang 3 tahun lepas lah. Muhyiddin masa ni, di sini dah start banyak. Pada 3 tahun lepas bulan 4 tu dia dah mula naik. 24 bulan 4 saya cerita tentang Muhyiddin semakin lemas, kini mampu bertaut. Ini pada bulan 4 tau saya cerita benda ni. Tajuk ini saya bawa pada bulan 4. Apa orang kata? Pada bulan 4 tahun 2020 bahawa Muhyiddin Yassin akan jatuh. Bulan 4 saya katakan bahawa Muhyiddin Yassin akan jatuh. Okay. Kemudian bersatu mangsa mulia UMNO di Johor, saya dah cerita dah kan. Ini masa ni saya tak erti sangat pakai masa tu pakai what do you call that, video pula apa yang ni lah. Yang ni saya interview Claire Brown, Claire Newcastle Brown, Sarawak Report. Yang inilah pendedahan berkenaan dengan hadi bayar 1.4 juta tu. Masa inilah yang Hadi cerita tentang bayaran 1.4 juta pada masa ini. Yang ni saya interview dekat Newcastle Brown. Ini tuan-tuan boleh tengok sendiri. Nanti saya interview beliau. Masa ni Claire dekat Spain. Dia orang UK tapi dia dekat Spain. So ini saya interview dia, saya tanya soalan berkenaan dengan ni. Masa selepas saya interview dia, tengok muka saya kan, kamera what do you call that, cermata pun cermata yang lama dulu kan, dah tak ada dah cermata ni. Saja saya nak bawa mengimbas kenangan zaman dulu kan. Apa orang kata, 3 tahun lepas kita buat live, kita determine masa tu tak ada orang yang buat live ni, tak ada tuan-tuan. Saya ingat saya Pak Mustafa Mansur, itu pun dia start kemudian. Lepas tu adalah kemudian tu datang geng-geng yang lain lah. Tapi awal-awal tu saya ingat saya yang betul-betul buat live selepas Sheraton dan sebelum Sheraton. Saya start sebelum Sheraton sebenarnya, daripada 2019 lagi. Yang lepas itu, lepas Sheraton tu, dalam saya seorang je. Lepas tu, barulah dia mula ada yang lain-lain tu mula datang dan sebagainya kan. Kenapa? Itu yang penting tu, kenapa? Kenapa saya mula-mula buat live awal-awal dulu, 2019? Asal dia adalah untuk masa tu kita dapati teruknya kerajaan kena hentam pada waktu itu. Tahun 2019, teruknya kerajaan kena hentam sampaikan kita tak boleh jawab even isu yang paling basic seperti tabung haji. Dan kita tak boleh jawab isu yang paling basic seperti tabung haji, kita tak boleh jawab isu berkenaan dengan serangan-serangan tu datang daripada pelbagai sudut tau. Dan kita gagal nak narrate tu. Saya fikir
kenapa gagal? Masa tu saya tak aktif pun dalam social media. So masa tu saya buat live pertama saya 2018. Tu pun sebab saya buat membersihkan rumah orang tua. Sekali tu je saya buat live. So tak masuk 2019 saya fikir saya kena start buat live. So saya start buat live 2019. Saya start buat live, saya cerita saya mula buat live. Mula-mula tu ialah 5 orang, 10 orang masuk normal lah. Yang tu mula-mula saya buat dekat Facebook je. Saya tak buat kat YouTube. So saya buat sampailah saya buat live Facebook dekat masa itu Kongres Keadilan 2019 di Melaka. Yang mana Anwar Ibrahim sebut perkataan Sikitul tu. Kan, Sikitul tu merujuk kepada pengkhianat yang menghancurkan kota Melaka sehingga kan Alfonso de Albuquerque Portugis boleh masuk ke dalam kota Melaka dan menawan kota Melaka kerana ada seorang pengkhianat nama Sikitul. Disebabkan oleh benda itu Azmin Ali marah, geng-geng dia marah, Zuraidah marah sebagainya, dan dia orang walk off, dia orang keluar daripada dewan dan dia pergi ke Renaissance, dia buat dia punya ceramah sendiri. Dia punya kongres sendiri dan ramai yang ikut. Dan saya tahu ramai yang ikut tu pun banyak kena pecat dan sebagainya. Baik. Selepas itu saya pun terus saya kata kena buat. Tak boleh, kena bela. Tak sempat saya saya nak start buat sebagainya, baru nak start lah orang kata buat. Tiba-tiba pada waktu itu kerajaan jatuh. Okey. Saya dapat berita tentang kerajaan jatuh ni seawal Disember 2019. Pada masa itu lepas kongres tu. Lepas kongres, dia orang bincang, dia kata kita nak jatuhkan kerajaan ni, kita akan jatuhkan kerajaan. Ada orang lah kata kerajaan akan jatuh, Anwar takkan jadi Perdana Menteri, kerajaan akan jatuh, Anwar takkan jadi Perdana Menteri. So saya kata siapa jadi Perdana Menteri? Azmin Ali akan jadi Perdana Menteri. Akan berlaku satu move yang besar. Lebih baik kau join move itu daripada kau kekal dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Sebab dia kata kalau kau join move itu, kau akan, jadi kerajaan kan macam-macam kau boleh dapat. Saya kata, no thank you, saya kata. Saya kata no. Saya percaya bahawa kalau join move itu, dia akan membawa malapetaka kepada negara. Dia join move itu, dia akan bawa malapetaka kepada negara. So mula saya tak percayalah bahawa ura-ura kata kerajaan akan jatuh dan sebagainya. Saya kata macam mana dia nak jatuhkan kerajaan ni kan? Kecuali geng-geng Sikitul ni lompat. Dan pada masa itu, saya ingat lagi, Muhyiddin Yassin kata, kita akan setia dengan kerajaan ini dan sebagainya. Muhyiddin Yassin cakap tau. Jadi saya buat live masa tu, dekat Facebook, saya buat live, saya kata, tak mungkin kerajaan ini jatuh. Tiba-tiba ada satu masa tu Sheraton, 20 hari bulan Februari 2020 pada waktu itu, sebelum tutup negara. Masa tu ada someone dekat Sheraton hantar gambar kepada saya. Ada kan dekat hotel kan ada dia punya what do you call that macam TV lah kan. So kita boleh tahu event siapa. So dia hantar gambar, dia kata sebelah ni ada satu TV, kata event ni mesyuarat Azmin Ali. Dia bukan Azmin Ali, tapi yalah kita tahu itu Azmin Ali kot, masa tu Menteri Ekonomi something like that. Dia menuju ke arah sana. Lepas tu sebelah sini mesyuarat Parti Bersatu menuju ke arah sana. Dan kejadian ini berlaku selepas mesyuarat akhir majlis pimpinan majlis pimpinan Parti Pakatan Harapan pada waktu itu. Majlis pimpinan Pakatan Harapan, majlis presiden Pakatan Harapan lepas itulah. So dia kata, kenapa Azmin Ali ada mesyuarat dengan Bersatu kan? Something is wrong somewhere. Sebab dalam mesyuarat akhir tu Azmin Ali menyokong Mahathir kekal sehingga habis penggal dan tak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Zuraidah pun. In fact, audio tu ada dalam YouTube saya. Tuan-tuan boleh cari sendiri kat YouTube saya. Dia ada full audio 2 jam. Kalau tahan dengarlah 2 jam. Termasuklah Syed Saddiq. Sekejap lagi nanti saya akan cerita tentang Syed Saddiq kan. Termasuk Syed Saddiq, dia tak setuju. Dia kata kita kena kekal sampai habis penggal, bla 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 bla. So, antara yang menentang, of course, geng Amanah naklah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. PKR, kebanyakannya naklah. So, saya kata, something is wrong somewhere. Tak lama lepas tu, I think 2 days later, 2 hari kemudian, berlaku langkah Sheraton. Langkah Sheraton berlaku, semua buat SD, hantar kepada Yang di-Pertuan Agong, mengatakan bahawa kerajaan sudah tumbang. Ada beberapa menteri tak ada kat Malaysia pada waktu itu. Ada yang, contohnya kalau tak silap saya, siapa masa tu pergi overseas? Mujahid kot. Ada one of the minister masa tu kat overseas lagi. In fact, kawan saya, dia kata masa dia keluar tu, kita masih kerajaan, dia balik tu kerajaan dah tumbang. Dia one of the pegawai menteri lah. Dia kata, aku
Keluar Malaysia, kita kerajaan. Aku balik Malaysia, aku dah tak ada office, dia kata. Kan, kita macam tu, mengimbau kenangan dia lah. So, bila jatuh kerajaan tu, saya kata macam, saya dah start buat live, saya dah start komen tentang geng-geng ini, tapi tak ada sambutan sangat lah pada waktu. Tapi bila Sheraton berlaku, orang dah mula realise, dah mula tengok, dah mula lihat, dah mula saksikan dan mula nak dapat berita. Sebab saya dekat ground. Lepas Sheraton berlaku, saya dekat Eastin Hotel. So, di situlah geng PKR dan juga Amanah berkumpul. DAP dekat hotel lain. Tapi dekat Eastin ni, DAP, PKR dan juga Amanah, dekat situ ada rundingan, perbincangan dan sebagainya. Saya ingat lagi, sebab saya naik tingkat atas dan sebagainya kan. Saya ingat lagi, orang yang terakhir bagi sokongan kepada kerajaan pada masa itu adalah Barubian. Dia adalah orang yang ke-114 sign. So, dia pegang dokumen 114, dia tulis 114. Maksudnya, masa itu kerajaan Mahathir jadi Perdana Menteri, ada majoriti. Masa itu pertikaian sebab kita nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri sebab Mahathir tak nak. Kan ingat tak Wan Azizah, Ating Lim Guan Eng, Mat Sabu pergi rumah Mahathir tak nak jumpa. Kan pada masa itu kan. Jadi bila dia orang datang, bila dia tak nak jumpa, akhirnya dia terpaksa namakan Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri. Lalu runding,